Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'da. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin. Faslun fi arkani salati wa sunaniha wa hayatiha. Ini satu fasal pada menceritakan tentang rukun solat dan sunat-sunatnya yang abad dan hayatnya. Wa taqaddama makna rukni, dan telah terdahulu kita telah membicarakan tentang makna maksud rukun lughatan wa istilahan. Wal farqu baina rukni wa syarti, dan kita juga telah bicara tentang perbezaan antara rukun dengan syarat. Rukun ialah perbuatan itu sendiri, ibadat itu sendiri, solat itu sendiri, yang mesti ada niatnya, mesti ada rukuk sujud, mesti ada qiyam, mesti ada tahiyat, mesti ada fatihah. Jadi kalau tak ada tu tak sah solat. Itu rukun. Dan syarat sebelum solat tu kan, seperti mesti suci daripada hadas dan najis, mesti Islam, mesti berakal, mestilah suci tempat, pakaian, menghadap kiblat. Jadi itu semua sebelum solat. Itu namanya syarat. Wa arkanu salati 18 ruknan, dan rukun solat itu ada 18 rukun. Wa hadza ma fi at-tanbih, ini seperti yang disebut dalam kitab at-tanbih. Faja'ala tuma'ninata fi ruku'i wal i'tidali wal julus baina sajdataini wa fi sajdataini wa niyatil khuruj arkanan. Maka dalam kitab tanbih tu telah menjadikan tuma'ninah pada rukuk, pada tuma'ninah pada i'tidal, tuma'ninah pada duduk antara dua sujud, tuma'ninah dalam dua sujud, serta niat keluar daripada solat itu sebagai rukun. Jadi maksudnya rukuk tu satu rukun, tuma'ninah tu satu rukun, i'tidal satu rukun, tuma'ninah dalam i'tidal tu satu rukun, duduk antara dua sujud tu satu rukun, tuma'ninah dalam duduk antara sujud tu satu rukun yang lain yang terpisah. Dua sujud tu satu rukun, dan tuma'ninah dalam sujud tu satu rukun yang terpisah. Dan ada satu lagi, niat untuk keluar dari solat. Ini yang dipegang oleh musannif mengikut kepada kita. Begitu juga dalam kitab tanbih. Wa fi ba'd an-nuskhi 17, dalam sebagian kitab menyebut 17 rukun solat tu 17. Wa huwa ma fi rawdati wa tahqiq, seperti mana yang tersebut dalam kitab Rawdah dan kitab Tahqiq. Li'anna al-asah, kerana pendapat yang paling asah, paling sahih, anna niyatal khuruj la tajib, niat keluar daripada solat itu tidak wajib. Baik. Maksudnya kalau dalam kitab tanbih dan menurut musannif di sini ada 18, termasuk niat keluar daripada solat, manakala kitab Rawdah dan kitab Tahqiq kata 17 kerana mengatakan bahawa niat keluar dari solat itu tidak wajib, tidak rukun. Wa ja'alaha fi al-manhaj 13, manakala dalam kitab manhaj mengiranya sebagai 13 sahaja, kama fil muharrar, seperti dalam kitab muharrar juga. Kitab muharrar pun 13. Bi ja'lil tama'ninati kal hayati tabi'ah, di mana beliau, iaitulah pengarang kitab manhaj dan kitab muharrar, menjadikan tama'ninah tu hanyalah keadaan yang mengikut saja. Dia mengikut saja. Dia bukan rukun, tapi dia mengikut. Artinya kalau dia rukuk tu, dia mesti ada tuma'ninah. Kalau tidak, dia bukanlah rukuk nama dia. I'tidal mesti ada tuma'ninah. Kalau tidak, bukan i'tidal nama dia. Begitulah seterusnya. Wa ja'alaha
fi Al-Hawi 14, manakala dalam kitab Al-Hawi membilangnya sebagai 14. Fazada at-tama'ninata illa annahu ja'alaha fil arkan al-arba'ah ruknan wahidan. Di mana pengarang kitab Al-Hawi menambah satu lagi rukun, iaitu tama'ninah, memasukkan tama'ninah sebagai rukun. Dalam kitab Manhaj dan Muharrar 13 saja tama'ninah tu tak masuk. Dalam Hawi dia jadikan tama'ninah tu satu rukun. Illa annahu ja'alaha fil arkan, melainkan pengarang kitab Hawi ini menjadikan tama'ninah tu satu je rukun, walaupun dia berlaku pada 4 tempat, iaitu pada rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud tu. Tapi dikira satu je, sebab semua sama je. Walaupun dia di rukuk, sujud, di i'tidal, duduk antara dua sujud, tapi dia sama keadaan dia, berhenti sebentar, maka dijadikan satu je lah. Wal khilaf bainahum lafziyun, dan perbezaan pendapat antara mereka itu hanya dari segi lafaz sahaja. Faman lam ya'ud tama'ninata ruknan ja'alaha fi kulli ruknin kal juz'i minhu. Siapa yang tidak mengkira, tidak membilang, mengkira tama'ninah sebagai satu rukun, maka dia menjadikan bagi setiap rukun yang ada tama'ninah itu sebagai satu juzuk daripada rukun tersebut. Contohnya rukuk, mesti ada tama'ninah. Jadi tama'ninah tu sebahagian daripada rukuk. Kalau tak ada tama'ninah tu bukan rukuk. I'tidal sama juga, kalau tak ada tama'ninah bukan i'tidal. Sujud sama, kalau tak ada sujud bukan kalau tak ada tama'ninah bukan sujud nama dia. Wa ka al-hayati tabi'ati lahu. Jadi tama'ninah itu hanyalah keadaan yang mengikut sahaja. Wa yu'ayyiduhu kalamuhum fi taqaddumi wa ta'akhuri birruknin aw aksar. Ini ditegaskan lagi daripada kalam mereka, para ulama tadi tu, dengan meletakkan tama'ninah tu fi taqaddum, iaitulah selepas Fatihah tu tama'ninah. Di rukun solat tu niat, berdiri tegak, baca Fatihah, lepas tu tama'ninah, itu taqaddum. Lepas tu barulah rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Jadi itu taqaddum lah. Ada sebagian ulama meletakkan dia ta'akhur, di mana lepas Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, lepas tu tama'ninah. Itu wa ta'akhur dengan rukun atau aksar rukun. Itu secara susunan lah. Jadi daripada cara susunan mereka tu menggambarkan bahawa tama'ninah tu mengikut kepada hai'ah mereka itu, hai'ah rukun. Ada yang menyebut pada rukuk ma'a tama'ninah, i'tidal ma'a tama'ninah. Jadi berbagai-bagai lah, menunjukkan bahawa keadaannya tama'ninah sebagai mengikut. Wa bihi yush'aru wa khabaru, dan tama'ninah tu sebagai tabi'ah saja dapat dirasakan daripada hadis idza qumta ila salati, wa bihi yush'aru khabar idza qumta ila salah. Dan dengannya juga iaitulah tama'ninah tu adalah sebahagian daripada juzuk solat ataupun hai'ah juzuk solat, juzuk rukuk, sujud dan sebagainya tadi tu, ataupun hai'ah tabi'ahnya tu dapat dirasakan pada hadis idza qumta ila shalah. Hadis tu ialah daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata idza qumta ila salati fakabbir, bila kamu solat maka bertakbirlah, thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran, kemudian baca Al-Quran, thumma rka', kemudian rukuk hatta tatma'inna rukuk. Jadi hatta tatma'inna rukuk ni yang kata tama'ninah, thumma rfa', kemudian i'tidal
hatta ta'tadil qa'iman thumma masjud hatta tatma'inna sajida. Jadi tatma'inna mana itu adalah mutmainnah, itu adalah hay'ah, keadaan sujud, keadaan rukuk. Baik. Wa man addaha arkanan fa dzaka la listiqlaliha. Siapa yang menjadikan mutmainnah tu ialah satu rukun, fa dzaka, maka itu adalah kerana mutmainnah tu dianggap berasingan. Sujud tuma'ninah, rukuk tuma'ninah. Wa sadaqa isma sujud wa nahwuhu biduniha. Jadi kalau namanya sujud, sujud lah, tanpa tuma'ninah pun sujud juga. Sadaqa isma sujud, betul nama sujud tu, walaupun tak ada tuma'ninah. Tapi tuma'ninah tu satu rukun, kalau tak buat tak sah. Waju'ilat arkanan litaghayyiriha biikhtilafi mahaliha, dan dijadikanlah tuma'ninah itu satu rukun, adalah rukun yang terpisah, litaghayyiriha, sebab dia adalah berbeza dengan perbuatan rukun itu sendiri, iaitu pada rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud, empat tempat kan. Sebab dia berbeza dengan rukuk, sujud, duduk antara sujud dan i'tidal, tak sama. Tuma'ninah bi ikhtilafi mahaliha, pada tempat yang berbeza tu, semuanya mesti ada tuma'ninahnya. Itulah dikira tuma'ninah pada tempat yang empat tempat tadi. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud. Taib. Wa man ja'alaha ruknan wahidan, siapa yang menjadikan dia satu saja rukun, fali kauniha jinsan wahidan, iaitulah tuma'ninah satu. Kemudiannya walaupun dia ada dalam rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara sujud tu, itu hanya kedudukannya, tapi jenisnya sama je, semua tuma'ninah je. Kama addu as-sajdataini ruknan lidzalika, sama macam kalau mereka yang mengkira dua sujud tu, walaupun sujudnya dua tapi dikira satu sujud juga. Jadi macam tuma'ninah empat tapi kira satu je. Baik. Al-awwalu, rukun yang pertama, an-niyatu, rukun solat yang pertama niat. Li'annaha wajibatun, sebab dia adalah wajib fi ba'd solah, pada sebahagian fi ba'd solah, dia adalah sebahagian bersolat. Dia wajib fi, dan dikira sebahagian daripada solat. Wa huwa awwaluha, iaitu pada bahagian yang pertama. La fi jami'aha, bukan pada keseluruhan solat. Fakanat rukananan kata kibiri wa ruku'i, maka dia dikira satu rukun, sama macam takbir dan rukuk juga. Niat ni satu rukun terpisah. Wakilah hiya syartun, ada pendapat mengatakan, ada ulama mengatakan, ada kil mengatakan niat itu ialah syarat, bukan rukun. Di anna ibaratun an qasdi fi'li salati, sebab dianya adalah satu ibarah tentang satu ibarah ni satu gambaran tentang tujuan melakukan solat itu. Mengapa dia buat gitu? Sebab dia ada tujuan untuk solat lah. Mengapa dia buat perbuatan tertentu? Sebab itu adalah perbuatan daripada solat, perbuatan solat. Berdiri, ada rukuk, sujud, itu perbuatan solat lah. Jadi sebab itulah dianggap niat tu ialah di luar solat, dia adalah syarat kan. Syarat, bukannya rukun, kata kil sebagian orang. Fatakunu kharij solah, dia bukan dalam solat, tapi dia di luar solat, dia tidak dikira dalam solat. Sebagian pendapat lah. Walihada qala Al-Ghazali, pendapat ini ialah disokong oleh Imam Al-Ghazali. Wahia bisyarti ashbah, kata Imam Ghazali, niat tu lebih mirip kepada syarat.
Sebab kalau dia masuk pada rukun, maka ia ialah sebahagian daripada solat itu sendiri. Sedangkan niat tu dia untuk menunjukkan kepada tujuan melakukan perkara. Bila tujuan dia bukan perkara itu sendiri kan. Itu kata sebahagian ulama. Kata sebahagian ini bukannya kata yang muktamad. Wal aslu fiha, dan dalil mengatakan bahawa niat itu ialah rukun ataupun sebahagian daripada solat ialah qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka itu mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan kepadanya sebagai agama. Niat al-bayyinah. Qala al-Mawardi, kata Imam al-Mawardi, wal ikhlas fi kalamihim an-niyah. Jadi mukhlisina lahuddin, ikhlas kan. Maksud ikhlas di sini ialah niat. Jadi niat tu adalah sebahagian daripada solat itu sendiri. Begitu juga dengan qaulu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap amalan itu bergantung pada niat, dan hanya saja bagi setiap orang itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Jadi amal itu dengan niat itu sekali. Artinya niat tu ialah sebahagian daripada amal. Artinya dia rukun sebab dia sebahagian kan. Kalau syarat tu di luar. Wa ajma'at al-ummatu ala i'tibari niyati fi salah, dan ijma' ulama ummah ni ulama lah mengkira niat itu adalah sebahagian daripada solat. Wa bada'a biha, dan memulakan niat itu dengan memulakan solat itu dengan niat. Li'anna salata la tan'aqidu illa biha, kerana solat itu tidak boleh terangkat, tidak akan terangkat, tidak sah melainkan dengan niat itu sendiri. Sebab dia sebahagian dari solat. Tak ada dia tak sah solat. Fa idza arada ayyusalli, bila dia hendak solat fardan walau nazran atau qada'an atau kifayatan, wajib qasda fi'liha. Jadi dia kata fa idza arada ayyusalliya, bila seorang tu nak solat, sama ada fardu walau sekalipun solat tu nazar ataupun solat qada', dan yang penting dia fardu ataupun fardu kifayah, wajib dia qasad, wajib dia niatkan untuk melakukan solat fardu tadi, ataupun solat nazar, ataupun solat qada', ataupun solat fardu kifayah tadi. Contohnya zuhur, fardu zuhur, kan, fardu zuhur. Nazar, dia niat, kalau berjaya dia nak solat 2 rakaat, jadi wajib dia usalli rakaat itu sunat, usalli salatan nazar. Nazar kan. Kalau dia kata aku berniat untuk solat sunat, maka dia boleh kata sunatun nazar, sebab dia ada sebut dalam nazar tu sunat kan. Kalau dia kata aku bernazar untuk solat, dia kena niat dia usalli salatan nazar. Betul beza dia. Itu bacaan dia, tapi dalam hati kata aku solat nazar. Solat qada', solat fardu kifayah ni apa? Solat jenazah. Tatamayyaza an sa'iril af'al, untuk membezakan solat dia tadi tu, yang fardu tadi tu, daripada semua perbuatan yang lain. Wa ta'yiniha, dan mentakyin, memastikan itu perbuatan tak ada yang lain selain daripadanya. Litatamayuza an sa'iri salawat, dan untuk membezakannya dengan semua solat-solat yang lain. Wa tajibun niyatul fardiyah, wajib niat fardu.
litatamayuza anin nafli, untuk membezakan solat itu dengan solat nafil. Bila nafil artinya sunat an-naflu sunat, solat sunat. Wala tajibu fi solati sabi, tidak wajib niat itu pada solat budak-budak. Jadi kalau budak tak wajib solat fardu, tak wajib niat fardu. Sebab budak-budak ni tak kira dia buat fardu ke sunat ke, tetap solatnya dikira sunat juga. Jadi sebab itulah budak-budak niat tu usalli zuhra kan. Dia tak ada usalli fardu zuhri. Tak wajib dia fardu tu. Kama sahahu fi tahqiq, seperti mana yang ditashihkan, yang disahihkan dalam kitab At-Tahqiq, wasawwabahu fil majmu', dan kitab Majmu' Imam Nawawi kata itu yang betulnya begitulah. Yang betulnya adalah budak-budak dia tak wajib niat fardu zuhri. Fardu tu tak wajib, zuhur je. Untuk membezakan dengan solat lain, dia kena niatkan zuhur. Fardu tu tak wajib. Khilafan lima fi rawdah wa asluha, berbeza dengan apa yang disebut dalam kitab Rawdah dan asal Rawdah. Lianna salatahu, kerana solatnya taqau naflan, solat budak tadi tu dikira sunat. Fa kaifa yanwi al-fardiyah, bagaimana macam mana dia nak niat fardu pula, walaupun dia solat fardu dikira sunat juga. Dia tak payahlah fardu. Ni tak perlu fardu tu sebab dikira sunat juga. Wala tajibu al-idafata ila Allah, dan tidak wajib mengidafahkan, mensandarkan niat tu kepada lillahi ta'ala. Ila Allah tu lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin makmuman imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu tak wajib. Lianna al-ibadata la takuna illa lahu ta'ala. Sebab ibadah tu mestilah kerana Allah. Tak payah sebut pun, memang lillahi ta'ala pun. Kan? Wa tustahabu li tahqiqi ma'na al-ikhlas, dan sunat saja lillahi ta'ala tu untuk mentahqiqkan, untuk merealisasikan lagi makna ikhlas itu. Jadi sunat sebut sebab supaya dia lebih lebih membenarkan lagi makna ikhlas tu di dalam hati, mengukuhkan lagi makna ikhlas tu lillahi ta'ala. Wa tustahabbu niyatu istiqbalil qiblah, dan sunat niat istiqbalil qiblah. Sunat je, tak wajib. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilan qiblah. 4 rakaatin mustaqbilan qiblah dulu. Bukan, usalli fardhu zuhri mustaqbilan qiblah wa adadi rakaat 4 rakaat. Bilangan rakaat berapa? Jadi usalli fardhu zuhri mustaqbilal qiblah 4 rakaat. Macam tu urutan dia. Yang sunat je. Sunat dia. Jadi yang sempurnanya usalli fardhu zuhri mustaqbilal qiblati. Kalau okey, 4 rakaatin kalau dia makmuman. Kalau imam imaman. 4 rakaatin selepas mustaqbilah. Walau ghayyara al-adad, kalau dia ubah bilangan, zuhur 4 rakaat tapi dia kata ka'an nawad zuhra thalathan, tapi dia kata aku solat zuhur 3 rakaat, atau khamsan, aku solat zuhur 5, lam tanaqid, maka tak sah solat dia. Sebab dia lintaskan dalam niat dia tu zuhur tu 3, sebenarnya 4. Jadi bila salah pada bilangan tu tak sah. Baik dia tak payah sebut tu zuhur, dah confirm zuhur tu mesti 4. Tapi kalau dia kata 5, batal solat dia. Tapi pasti niat tu dalam hati yang disebut tu usalli itu lafaz saja, itu tak dikira. Tak dikira. Yang dikira ialah dalam hati tu lintas. Dia Allahu akbar itu lintas. Apa? Salat zuhur. Aku salat zuhur. Dalam hati aku salat zuhur. Sudah tu. Atau tu 4 rakaat mustaqbilal qiblah
lillahi ta'ala tu, itu sunat sebenarnya. Solat tu 4 rakaat, itu sunat je. Zuhur dah kejapnya zuhur. Mengapa dia buat gini? Zuhur solat zuhur. Okey, senang je sebenarnya. Wa tasihhu niyatul ada' bi niyati al-qada' wa aksihi. Sah niat solat tunai dengan niat qada'. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebaliknya apa? Sah niat qada', sah solat qada' dengan niat tunai. Indah jahlil waqti, kalau dia ni kalau terbalik ni, ada niat qada', niat tunai kan, terbalik dia. Jika syaratnya, jika dia tak tahu waktu, li ghaimin, sebab mendung, gelap hari kan, au nahwuhu, atau dalam penjara gelap, tak tahu waktu dia main agak-agak. Ka'anzanna khurujal waqti fasallaha qada'an fabana waqtuhu. Dia sangka waktu dah habis, maka dia pun solat dengan niat qada'. Tiba-tiba rupanya ada orang beritahu waktu masih ada lagi. Jadi yang dia sembahyang niat qada' tadi macam mana? Sah. Aw zanna baqa'al waqti fasallaha adaan fabana khurujuhu. Begitu je sebaliknya, dia sangka bahawa masih ada lagi waktu zuhur ni. Contoh waktu zuhur lah, waktu maghrib ke isyak, sama je lah. Tiba-tiba dia solat dengan niat tunai, usalli fardhu zuhri 4 rakaat, usalli fardhu zuhri mustaqbilan qiblati 4 rakaatin adaan. Dia kata adaan. Tiba-tiba ada orang beritahu, habis dah waktu ni, sekarang ni dah waktu asar. Tadi dia kata ada tunai, sedangkan dia solat dalam waktu asar dah. Fabana khurujuhu, tiba-tiba orang beritahu dia dah waktu zuhur dah habis, dan dia solat tu waktu asar. Maka sah solat dia, sebab dia tak tahu kan, jadi qada' dan ada tadi, qada' dan tunai tadi tu boleh ditonggang terbalikkan begitu, seandainya dia tak tahu waktu. Listi'mali kullin bimakna al-akhar, sebab bagi makna tunai dan makna qada' tadi tu biasa digunakan antara satu sama lain. Kadang-kadang orang gunakan qada' pada tunai, kadang-kadang gunakan tunai pada qada'. Jadi biasa digunakan begitu, maka sebab itulah dihukumkan sah solat yang tadi. Dengan syarat tu tadi, dia tak tahulah waktunya, sebab dia di penjara ke, ataupun langit gelap mendung, habis. Contohnya ialah taqulu qadaitu daina wa adaituhu bimakna wahid. Yang mengatakan bahawa qada' dan ada' tu selalu sama je digunakan kan. Seperti orang Arab kata qadaitu, qada', adain, artinya apa? Tunaikan hutang. Sama macam adaitu adain. Qadaitu wa adaitu. Ada ini ada, maksudnya sama, tunaikan juga. Bermakna wahid, sama maksud dia, itu tunaikan. Qada' ke ada' ke sama makna tunai. Dalam bahasa Arab tu. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Apabila kamu telah menunaikan qada', tapi mana tunai, tunaikan ibadat haji kamu, artinya telah selesaikan perbuatan rukun dalam ibadat haji kamu itu. Itu tunailah qada'. Perkataannya qada', tapi maksud tunai. Ai adaitum, menunaikan. Amma idza fa'ala dzalika aliman fala tasihhu salatahu. Adapun kalau dia melakukan niat tu dengan sengaja kan, dia tahu dia dalam waktu lagi, dia saja usalli fardhu dhuhri qada'an, dia kata. Padahal dia celik pergi mata, tahu keadaan waktu semua tu, tapi sengaja dia niat
qadaan, sedangkan dia tunai, maka tak sah solatnya. Kalau sesaja dibuat lah. Kalau dia sengaja solat zuhur dengan niat qada padahalnya dia tunai, itu tak sah. Dengan sengaja, tak ada apa uzur. Litala'u bihi, sebab dia main-main. Kama naqalahu fil majmu', seperti mana yang dinukilkan dalam kitab Majmu' Imam Nawawi an tasrihihim, tentang dia punya penegasan dia lah, tasrih dia tu. Habis. Naam. Ini satu penculian ataupun satu pengkhususan. Naam. In qasada bidzalika al-makna al-lughawi lam yadur kama qalahu fi al-anwar. Naam. Ya. Ada satu pengkhususan. Jika dia niatkan qada dan ada tu dari segi bahasa sama maksud, sama je qada dan ada tu, samanya maksud dia tu, tunai juga, lam yadur, maka tidak memudaratkan solatnya. Kalau dia faham bahasa Arab lah. Kama qalahu fil anwar, seperti mana yang disebut dalam kitab al-anwar, wa la yustaratu at-ta'arrud lil waqti, tidak disyaratkan mesti menyatakan tentang waktunya, hari ini ke sekarang ini ke, tak payah. Walau ayyana al-yawm, kalau dia kata hari ini, usalli fardhu dhuhri al-yawm, kan, hari ini, wa akhta'a, tiba-tiba salah dia. Ni kalau kan, kalau berlaku, lam yadur, itu tidak menjejaskan solatnya. Dia kata nak solat untuk hari ini, memang solat untuk hari ini kan, tiba-tiba salah tu macam mana? Mungkin dalam kes dia berkhayal ataupun dia koma secara sedar, entah macam mana keadaan bayang sendiri lah. Kama huwa qadiyatu kalami asli rawdah, seperti yang dimaksudkan daripada kata-kata Aslur Rawdah. Kitab Rawdah ni sebenarnya kitab karangan Imam Rafi'i, kemudian ditalkhiskan oleh Imam Nawawi. Jadi bila kitab mazhab Syafi'i menyebut qadiyatu kalam Aslur Rawdah, bila sebut Aslur Rawdah, maka ini berarti kata-kata Imam Nawawi yang telah meringkaskan daripada kitab Aslur Rawdah, daripada kitab Rawdah itu sendiri Imam Nawawi ringkaskan. Jadi bila disebut dalam mana-mana kitab kama huwa fi qadiyati kama fi asli rawdah, kama fi asli rawdah, itu adalah kata-kata Imam Nawawi yang telah meringkaskan kitab Rawdah itu. Jadi maksudnya ini kata-kata Imam Nawawi yang telah meringkaskan kitab Rawdah. Wa man alaihi fawaid, dan bagi orang yang ada tertinggal solat, fawaid, tertinggal solat, maka dia nak qada, la yustaratu ayan wi zuhra yauman kada, maka tidak disyaratkan dia berniat fardu zuhur untuk hari sekian. Kata dia tertinggal Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia tertinggal zuhur, tinggal zuhur Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tidak disyaratkan dia kena berniat usalli fardu zuhri arba'a rakaatin qadaan li yaumi Isnin. Yaumi Isnin tak perlu. Tak perlu. Tidak disyaratkan. Bal yakfihi niyat zuhri atau asri, malah cukup untuk niat usalli fardu zuhri arba'a rakaatin qadaan saja. Qadaan. Fardu zuhri arba'atin qadaan sahaja. Tak payah hari sekian ataupun asar. Wa naflu dzul waqti au dzu asbab kal fardhi. Habis tadi tu, dan salat sunat yang mempunyai waktu ataupun yang mempunyai sebab sama saja seperti salat fardu. Salat nafil yang mempunyai waktu ni salat rawatib lah, salat tahajud, salat apa tu, tarawih, itu ada waktu. Dan salat yang mempunyai sebab, contoh seperti tahiyat masjid, ada sebab kan, salat gerhana. Jadi hukum dia macam salat fardu juga, fi istirati qasdi fi'li salatihi wa ta'yiniha, pada mensyaratkan qasad niatnya tu
dalam melakukan perbuatan solat serta mentakyinkan solatnya itu. Jadi kalau solat ada waktu tu, dia kena sebutlah usalli tahiyat masjid. Tu yang sebab lah, yang bersebab. Kalau waktu tu qabliyah zuhur, usalli qabliyah zuhur, sunat ya, tak payah sebut sunat tu tak payah. Dia kena takyinkan waktunya kan, atau takyinkan sebabnya. Takyinkan sebabnya. Ka salatul kusuf wa ratibah al-isya, seperti solat kusuf gerhana matahari dan juga ratibah al-isya, salat qabliyah isya dan ba'diyah isya, rawatib isya. Qala fil majmu', kata Imam Nawawi dan kita majmu', ka sunnati zuhri, seperti contohnya salat sunat zuhur, qabliyah dan ba'diyah dia. Allati qablaha qabliyah atau allati ba'daha ba'diyah. Akan disebut qabliyah qabla zuhur, ba'diyah zuhur. Usalli qabla zuhur. Jadi dalam hatinya mestilah kata sunat qabliyah kan, usalli ba'da zuhur. Ba'da zuhur kan, ba'diyah lah. Wal witru salatun mustaqilatun, manakala solat witir itu adalah merupakan solat yang terasing solat terasing. Memang terasing, tapi ada orang dia buat sekali lepas isyak tu, solat ba'diyah isyak 3 rakaat. Solat ba'diyah isyak 3 rakaat, dia kata 1 rakaat tu witir, dia sekali kan, tak boleh. Witir 1 rakaat buat asing. Solat ba'diyah isyak 2 rakaat, selesaikan dulu 2 rakaat, bagi salam, bangkit balik solat witir 1 rakaat yang terasing. Fala yudafu ila isya, tak boleh dicampur dengan solat ba'diyah isya. Fa in awtara bi wahidatin aw bi akthar wa wasala nawa al-witr. Fa in awtara bi wahidatin, kalau dia solat witir 1 rakaat, aw bi akthar, atau lebih daripada 1 rakaat, lebih 1 rakaat, wa wasala, dan dia terus katalah 11 rakaat terus sambung dengan 1 salam, nawa al-witra, maka dia niat usalli sunat al-witri 11 rakaat, kan, 11 rakaat. Okey. Wa in fasala nawa bi al-wahidah, jika dia nak pisah-pisahkan 2 2 2 2 1, contoh kan, nawa bil wahidah al-witra, maka dia niat witir tu pada yang 1 rakaat tu. Yang 2 2 2 tadi tu, wa yatahayyazu wa takhayyaru fi ghairiha, yang 2 2 tadi tu dia pilih baina niati salatil lail, sama ada dia nak solat lail, solat malam, qiyamul lail, ataupun dia boleh niat muqaddimatul witir. Jadi kalau dia buat 2 2 2 2 tu, 2 2 tu dia niat usalli sunnatan qiyamil lail, sunnata qiyamil lail, ataupun usalli sunnata muqaddimati al-witri. Itu kalau 2 2 1, kan, 2 2 2 1. Itu cara dia. Ini tentang kaifiah, cara untuk solat witir. Kalau nak buat 1 salam terus 11 rakaat, maka niatlah witir. Tapi kalau dia 2 2 2 2 1, jadi yang 2 2 tu dia bukan witir, tu syafa'. Sebab itulah yang terbaiknya, afdalnya, niatkan dia salat qiyamul lail ataupun muqaddimah witir ataupun minal witir. Wa sunnatuhu wa hiya aula. Wa sunnatuhu muqaddimah witir, kalau buat 2 2 2 tu, dia niat sama ada salat lail atau muqaddimah witir dan sunnatu witir. Dia usalli sunnatu witir, sunnatu witir. Dia bukan usalli sunnatal witri, ya, sunnah witir. Wahya al-aula, wahya aula, dia lebih utama lagi. Itu yang cara tu yang lebih utama, yang terbaiknya. Yang terbaik begitulah. Yang terbaiknya begitulah cara dia.
au raka'ataini minal witri 'alal asah, ataupun dia boleh berniat kalau dia buat 2 campur 1 kan, maka cara niatnya ialah yang 2 tu usalli minal witri raka'ataini, 2 rakaat ni, raka'ataini usalli raka'ataini minal witri, minal witri 'alal asah itu adalah kaul yang paling asah sekali lah, sunat je. Wa hadza idza nawa adadan, ini kalau dia nak niat pakai bilangan, bukan bilangan kan, berapa rakaat. Wa in qala usalli witra, kalau dia niat usalli witra, aku solat witir je. Wa atlaqa, dan mutlak witir usalli witra, itu je. Sah tak? Sah. Wa yuhmalu ala ma yuriduhu, dan dibawa niat itu kepada seberapa yang dia nak lah, bilangan rakaat tu usalli witra, dia buat suka hati dia lah. Tapi mesti ganjil, 1 ke 5 ke suka hati dia. Min rakaatin ila 11 sampai 11, sampai 11, suka hati dia lah. Ila 11 witran, witir syarat mesti ganjil. Kalau dia kata usalli witra, tiba-tiba dia solat 4, tak sah lah, tak sah. Sebab dia witir, dia ganjil, tiba-tiba dia buat 4 syafa', tak sah. Sebab dia dah sebut bilangan tu tadi, bilangan witir kan. Wala tushtaratu niyatu an-nafliyah, tidak boleh, tidak disyaratkan mesti niat sunat, nafliyah. Usalli sunnatal witri, sunat tu tak perlu. Usalli sunat tahajud, sunat tu tak perlu. Usalli tahajud je terus ya. Usalli witra kan, sunatnya mana? Tidak disyaratkan. Kalau sebut tu aula, lagi baguslah kalau sebut. Kalau tak sebut pun sah. Wa yakfi wa yakfi fi nafli al-mutlaq, wa yakfi fi nafli al-mutlaq wa huwa alladhi la yataqayyad bi waqtin wala sabab niyata fi'li salah. Dan sah, yakfi ni sah lah kan, sah lah, yakfi ni sah, cukup pada solat nafil, solat sunat itu dengan niat mutlak, niat mutlak, usalli mutlak ataupun usalli sunnatal mutlak, usalli raka'atain, kan, boleh semua tu sah. Usalli raka'atain, usalli sunatan, begitu kan. Jadi semua tu sah. Usalli sunatan lillahi ta'ala, 2 rakaat lah tu. Wa huwa alladhi la yataqayyad, solat mutlak ni ialah solat yang la yataqayyad, yang tidak dikaitkan dengan waktu, bila-bila dia boleh buat. Tapi sebelum ni kita dah bicarakan, kita dah baca tentang waktu yang afdal, yang aula untuk solat sunat mutlak ni, yang tak ada sebab, la yataqayyad bi waqtin, yang tak ada waktu dan tidak ada sebab. Okey, semata-mata sunat 2 rakaat. Biasa kalau dah musafir tu usalli rakaatain kan, begitu je lah. Tengah berjalan, solat sambil berjalan, usalli sunatan, dah situ lah, usalli sunatan, itu solat. Solat apa? Sunat mutlak nama dia. Dan iaitulah solat mutlak yang tidak ada kait dengan waktu dan tidak ada kait dengan sebab. Niatal fi'li solat, semata-mata niat solat, usalli solat, usalli solatannya, usalli solatannya, kan, maka sunat lah tu. Kalau nak fardu, dia kena sebut fardu, usalli fardhu, sebut fardu apa, fardu zuhur ke, asar ke. Tapi solat mutlak usalli solatan, dah. Solat sunat lah tu. Berapa rakaat? 2. Kalau witir, dia kena usalli witra, kan. Lepas tu berapa dia nak buatlah 1 salam, 3, 5, 7, 9, 11. Wa niyatu bil qalbi bil ijma', niat itu di hati menurut ijma' ulama, li anna qasad, sebab niat itu qasad, niatnya adalah hati ya. Wala yakfi an nutqu, kalau lafaz lidah dia tak cukup, tak cukup, tak sah.
ma'a ghaflatil qalbi, sedangkan hatinya tak tahu apa dia lapaskan, tak sah. Bil ijma' ulama kata macam tu. Wa fi sairil abwabi kadzalika, samalah macam semua bab-bab yang lain, ibadat yang lain semua sama je, mesti ada dalam hati. Kalau mulut aja cakap, tapi hatinya ke laut, tak tahu ke mana, itu tak sah. Wala yadurun nuqtuqu bi khilafi ma fil qalbi, kalau apa yang dia sebut dekat lidah dia tak sama dengan dalam hati, yang dipakai ialah dalam hati itu, yang dekat mulut tak pakai. Ka'an qasada subuh, dia berniat untuk solat subuh. Wa sabaqa lisanahu ila zuhur, tapi lisan dia kata usalli fardhu zuhri, tapi hati dia kata subuh. Sah. Yang pakai ialah hati. Wa yundabu an nutqu bil manwa qabail al takbir, disunatkan dilafazkan usalli kan, dengan apa tu, perkara yang nak dibuat tadi, yang nak diniatkan tu sebelum takbir. Ya, sebelum takbir usalli kan. Manwa ni itulah apa ni, solat yang nak didirikan tadi tu, disebut solat tu kan. Sunat saja hukum dia. Liyusa'idil lisan al-qab, supaya lidah tu boleh membantu hati kan. Sebab hati ni dia dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar, oleh perasaan, oleh pemikiran, penglihatan, oleh apa yang kita ucapkan, apa kita rasa, semua mempengaruhi hati. Jadi bila kita ucapkan tu, dia akan mempengaruhi hati lah, menambah khusyuk. Li'annahu ab'ad anil waswas, sebab dia akan lebih menjauhkan daripada perasaan waswas. Wala aqaba an-niyata bil lafzi insyaallah aw nawaha wa qasada bidzalika tabarruk aw annal fi'la al-waqi'un bi masyiatillah lam yadur. Jika dia selepas niat tu usalli fardhu zuhri arba'a rak'atin adaan lillahi ta'ala insyaallah kan, insyaallah kan, memang disebut insyaallah. Au nawaha, atau dia niat insyaallah dalam hati, insyaallah. Wa qasada bidzalika tabarruk, tapi dia niatkan insyaallah tu dengan tabarruk, untuk mengambil berkat saja. Au annal fi'la waqi'un bi masyiatillah, ataupun dia mengiktikadkan dalam hati itu bahawa semua ni adalah dengan kehendak Allah kan. Ini semua insya-Allah, kalau Allah Taala kehendaki aku boleh solat, kalau tidak, dalam hati dia sebut jelah, kalau Allah Taala tidak kehendaki aku tak boleh solat. Macam mana? Lam yadur, tidak memudaratkan solatnya, sah juga solatnya. Au at-ta'liq au atlaqa lam yasih lil munafati, atau kalau dia niatkan ta'liq, insya-Allah tu ta'liq, aku solat zuhur insya-Allah. Jika Allah Ta'ala izinkan, dia digantungkan niat tu kepada kehendak Allah Ta'ala kan, maka itu tak sah, lam yasih. Ataupun insya-Allah ya, tak ada niat apa-apa, insya-Allah, maka dia pergi kepada maksud lughatan. Maksud lughatan tu artinya dia ta'liq jugalah, bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya dia tak tahu dia boleh solat ke tidak, kan, dia tak. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia solat. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, dia tak boleh solat. Maka dia serahkan urusan tu kepada Allah Ta'ala tanpa daripada kehendak dia sendiri kan. Maka itu tak sah. Tapi kalau yang di sini tadi, dia kata au annal fi'la waqi'un bi masyiatillah, sebenarnya dia solat ni sebenarnya dengan taufik daripada Allah Ta'ala, itu bi masyiatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi dia nak buat, tapi dia nak buat tu dengan kehendak daripada Allah Ta'ala, Jadi yang ni sah sebab memang dia nak buat. Cumanya kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh habiskan atau dia boleh buat. Kalau Allah Ta'ala tidak kehendaki, dia tak boleh buat, tapi dia nak buat. Berbeza dengan ta'liq ni dia tak tahu dia boleh buat ke tidak. Jadi digantung kepada Allah Ta'ala, itu menjadikan dia tak sah kan. Kan beza tu sama je, insya-Allah juga, masyiatullah juga. Bezanya dekat sini dia memang nak buat, dekat ta'liq ni dia tidak tahu, dia serahkan dirinya. Itu tak boleh. Yang dia tak tahu tak boleh. Yang dia sendiri memang nak buat, itu boleh.
sah. Faidatun, ini satu faedah. Law qala syakhsun li akhar, kalau seorang tu berkata kepada orang lain, kawan dia, salli fardaka walaka alayya dinar, solat fardu dan kau akan mendapatkan daripada aku dinar, 1 dinar, dinarun. Fasalla bihadhihi niyah, maka dia pun solat dengan niat untuk mendapatkan 1 dinar. Lam yastahiq ad-dinar. Maka bila dia solat dengan niat untuk mendapatkan satu dinar, lam yastahiq ad-dinar, dia tak berhak untuk mendapatkan 1 dinar tu. Dia tak berhak, kan? Kalau orang tu nak main-mainkan dia, kau semayang, nanti aku bagi 1 dinar. Tiba-tiba dia semayang, mana 1 dinar? Itu dia tak berhak. Orang tu tak nak bagi, tak ada, aku main-main dia tadi. Maka tidak wajib orang tu memberikan 1 dinar tu kepada orang solat tadi. Sebab solat tu satu kewajipan, dia bukan satu upah. Sedangkan dia janji tu dia nak upah. Solat mana boleh upah-upah, kan? Jadi tak wajib dia memberinya. Wa ajza'athu salatuhu, dan solat orang tadi tu sah walaupun dia niat untuk mendapatkan 1 dinar, tapi dia kata usalli zuhra, kan? Mesti lillahi ta'ala, sah solatnya. Pahalanya tu lain cerita. Yang penting dari segi fiqh sah. Walau nawa as-salata, kalau dia berniat solat, wa dafa'a al-gharim sahhat salatuhu, dia niat solat tapi sebenarnya tujuan dia untuk lari daripada orang kutip hutang. Nampak orang tukang kutip hutang, terus dia solat tu, solat Allahu Akbar. Jadi orang kutip hutang tu tunggu lamanya, lepas tu boring dia, lamanya di semayang tu, dia pun pergi. Jadi sebenarnya semayang tu tujuan untuk lari daripada kutip hutang. Sah tak solatnya? Sah solatnya. Lianna daf'uhu hasilun wa illam yanwi, sebab dia nak lari daripada tukang kutip hutang tu boleh terhasil. Lari daripada kutip hutang tu, daripada orang kutip hutang tu terhasil sekalipun dia tak ada niat untuk solat dengan niat lari daripada orang kutip hutang. Dia solat dia pun tak payah niat-niat lari daripada kutip hutang pun, dia pun dapat lari juga, kan? Walaupun dia tak ada niat nak lari, dia tetap dapat lari dengan solatnya tu. Okey, bi khilafin ma law nawa bi salatihi fardan wa naflan wa ghairu tahiyatin wa sunnati wudu li tashrikihi baina adataini la tandariju ihdahuma fil ukhra. Berbeza keadaannya kalau dia berniat solatnya dengan 2 niat lah, solat fardu dan solat nafil serentak, kan? Sengaja aku solat fardu zuhur dan qabliyah zuhur, contoh, kan? Sekali ya, itu tak sah. Lau nawa bi salatihi fardan wa naflan, dan sunat, solat fardu dan solat sunat sekali, ghairu tahiyah, selain daripada solat sunat tahiyat wa sunat wudu lah. Kalau difahami daripada siak ayat dia tu, kalau dia solat fardu zuhur merangkap tahiyat masjid, kan? Kalau difahami di sini macam kesah, ataupun solat fardu zuhur merangkap solat sunat wudu, wa sunnatul wudu, sah. Tapi selain daripada 2 solat ni tak sah. Solat fardu zuhur ma'al qabliyah, merangkap qabliyah maghrib, qabliyah zuhur, tak sah. Okey. Li tashrikihi bainal ibadataini, untuk mengkongsikan, share, kan, antara 2 ibadat fardu dengan sunat tadi tu. La tandariju ihdahuma, yang mana solat tadi tu tidak boleh masuk antara satu sama lain. Solat fardu tak boleh masuk ke sunat, sunat tak boleh masuk ke fardu. La tandariju ihdahuma fil ukhra, 2 solat fardu dan sunat tadi tak boleh saling masuk antara satu sama lain, kan?
Fardu tak boleh masuk sunat, sunat tak boleh masuk fardu. Sebab tu tak boleh ditasyrikkan dia, tak boleh digabungkan dia dalam satu niat. Walau qala usalli li thawabillah, li thawabillah ta'ala au lil harbi min iqabihi, sahat salatu. Kalau dia niat solat, sengaja aku solat, sahaja aku solat untuk mendapat pahala daripada Allah Ta'ala dan untuk menghindar daripada seksa Allah Ta'ala, macam mana tu? Sah solatnya. Khilafan lil Fakhrir Razi. Ini berbeza pendapat dengan Imam Fakhrul Razi, kata tak sah, tapi lain-lain ulama kata sah. Wallahu ta'ala alam. Akan datang kita akan bicarakan tentang rukun solat yang kedua, itulah al-qiyam ma'al qurrah. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.